اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 9, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan barang siapa i'tiqadkan, dan barang siapa i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala jualah yang memberi berkah, dan barang siapa i'tiqadkan, berpegang di akidah, kejap, bahawa Allah Ta'ala jua yang memberi berkah. Allah Ta'ala saja yang memberi berkah. Hanyalah Allah Ta'ala yang memberi berkah. Allah Ta'ala jua memberi berkah, maknanya makhluk tak memberi berkah sama sekali. Allah jua memberi berkah, maknanya selain daripada Allah, makhluk tidak beri berkah sama sekali, walaupun sebesar zarrah. Beri berkah ni apa ni? Beri berkah pada gerak, pada diam, pada melihat, pada mendengar, pada mengeluarkan perkataan di mulut, segala-gala. Pada memikir, pada memilih, pada menyusun, pada mengatur, semuanya Allah yang berkah. Mana apa? Perbuatan Allah belaka. Allah jua memberi berkah, mana perbuatan Allah jua yang berlaku ni. Memberi berkah ni bukan buat langit, buat bumi saja. Segala-gala perkara yang berlaku Allah jua memberi berkah. Maknanya semua yang berlaku perbuatan Allah. Hak inilah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang i'tiqad seumpama ni, tetapi ada salah pula dah sikitnya. Setakat tu betul lah. Ada tetapi pula. Tetapi ni lari ni. Setakat saat ni tu comel. Tapi ada tetapi. Allah jua memberi berkah. Keesaan pada perbuatan. I'tiqad. Ni saya sebut berulang kali ni. I'tiqad. Apa i'tiqadnya? Ni, pegangan yang kita sipu mati di iman kita, di kepercayaan kita tu i'tiqad. Nak panggil i'tiqad ni dia kena jazam, dia kena putus.
Kalau kata saya begitu juga, tapi qada 90% lah. Allah jua memberi bekah ni qada 90%. Hak baki lagi tu tak ada mari lagi lah Allahnya. Tak 1%. Tak panggil i'tikad. I'tikad ni kena jazam, kena putus. Sebab itulah kita nak i'tikad jazam putus-putus ni kena faham molek. Jelas molek. Ada ni. Sebab ini hak jenis pegangan ni, bukan amalan. Kita buat amal hak zahir ni, buat gini rasanya okey dah ni yang kita duk buat ni. Tu. Jazam putus ke dak? Tak pun nak sedap juga ni hak kita buat ni. Tu bab purung agama, cabang agama. Tapi insya-Allah lah hak kita buat ni okey lah. Yang kita duk baca-baca tu dalam bacaan semayang tu betul ke tak? InsyaAllah lah betul. Setakat guru-guru biasa tu, bukan kita tak ngaji guru hak besar-besar, guru hak pekat kapung je, dia kata tu okey lah bacaan kita tu, semayang okey lah. Pasti ke tak tu, putus ke tak, betul. Tak berani nak kata. Tu bab furung agama okey dah tu. Sebab ada guru dah yang mengatakan bacaan kita tu walaupun tak sempurna tapi boleh bawa dah dalam semayang. Tapi kalau boleh comel lagi, perbaiki lagi lah. Tak usah duduk takut tu, duduk tahap tu, tak apa nak comel molek. Tapi tapi setakat tu okey lah. Dah kita pun insya-Allah lah boleh lah bacaan kita tu dah guru aku dah. Kita nak ngaji tinggi-tinggi, kita pun lah koda-koda je kita ni. Tapi putus ke tak? Betul. InsyaAllah lah betul. Beratlah ke betul lah. Okey dah. Itu bab furung agama. Bab furung agama. Ni bab i'tikad ni kena pegang putus. Sebab itulah kena faham molek. Sebab itulah saya dah ulang-ulang ni. Untuk kita orang-orang hak ngaji lama dah, orang hak agak cerdas ke cergas? Cerdas tu apa dia? Cergas tu apa dia? Cerdas tu cerdik tau. Cergas ni hak tubuh tau. Apa? Cerdas hak ni. Orang hak cerdas sikit tu lah. Sabarlah. Memang saya ulang. Sebab apa? Nak ra'i jugalah kepada orang-orang yang agak slow sikit. Bukan slow sangat, slow sikit. Slow pun bukan kerana tak cerdas. IQ dia tu kalau sekolah dulu memang paling geliga lah. Kalau dah kelas nombor 1 best student lah. Tapi habis dah tu. Habis dah kepada ilmu dunia. Hak tinggal beleng-beleng baki tu, baru nak ngaji agama tu dia ada tinggal beleng-beleng je. Hak IQ, hak kata best student tu masa sekolah dulu. Memang gitulah nombor 1. Tapi mana ada sedikit lah. Lambat dia nak faham. Jadi dalam bab ni, bab pegangan kena mana? Kena tahqiq. Dia dah sebut tahqiq ni kena jelas, nyata, cerak, pasti, sahih, tak ada lolek-lolek dah. Tu. Ni bab i'tiqad. Ni bab i'tiqad, pegangan. Adapun kita duk bercakap di mulut tu cakap asbab dipanggil. Itu tak salah. Kita cerita ni bab pegangan. Ingatan hati kita tak ada perbuatan Allah. Perbuatan kita semata-mata tu panggil ingatan hati. Hati kita lalai. Berapa hati kita lalai? Dosa banyak. Bukan dosa lampau, dosa banyak. Sekarang pun masih lagi berdosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa riak, dosa ujub, dosa takabur. Masih lagi dosa tu duduk menselimuti hati kita. Lepas tu nak cerita bab ingat macam mana? Bab ingat, hak tu bab kedudukan basirah. Hak tu tak ada salah. Jadi kita bicara bab i'tikad. Jazam di hati, putus di hati. Ni 100% di hati ni. Lepas tu nak kena faham molek. Hak bercakap, itu bercakap asbab. Tak ada salah. Kena faham pula situ. Cakap asbab. Cakap asbab. Anak kita ni, begini-begini anak kita ni, berjaya anak kita ni sebab apa? Sebab didikan mak ayah pandai.
Lepas tu anak kita jadi bijak tu dalam sekolah, anak kita bijak. Dak ada bijak gitu juga kalau tak ada mak ayah hok duduk cara ni. Mak ayah duduk cara sungguh-sungguh. Lepas tu jadi anak tu berjaya. Kalau kita ibu bapa tak bersungguh, anak cerdik pun tak berjaya. Anak saya berjaya tu sebab maknanya saya mak ayah ni memang tumpuan sungguh buat anak saya berjaya. Tu cakap asbab, jangan sombong sudahlah. Itu bukan pegangan gitu, tu hanya cakap asbab. Mana mak ayah pula tumpuan sungguh, anak pula dengar kata, anak pula rajin. Dok melawan, memang sungguh-sungguh maknanya. Sebab itulah anak saya boleh berjaya. Nak berjaya ni bukannya mudah juga. Mana berjaya tu mari daripada mana? Mari daripada kesungguhan ibu bapa. Mari daripada anak tu pula anak yang dengar kata. Mana Allah Ta'ala tu cakap asbab. Ada ni. Itu cakap asbab. Tadilah jangan sombong sudahlah. Jangan sombong. Tapi pegangan kitanya asbab tak berkah. Berjaya tu semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada asbabnya Allah Ta'ala. Sekalian perbuatan Allah. Cerdik budak, Allah yang buat. Rajin budak, qada Allah. Mak ayah tu bersungguh, qada Allah. Itu pegangan. Ada ni. Mana berjaya pun hakikinya qada. Ada ni. Ni ada pula setakat mak ayah cakap seumpama itu contoh orang tak ada akidah. Salah begitu. Mak ayah cakap tadilah, berjaya anak kerana kesungguhan ibu bapa, kerana kepandaian ibu bapa mendidik. Tu tak ada akidah belaka tu. Hak Tuhan bukan hak ibu bapa. Bukan orang tu tak ada akidah, hak tu cakap tu tak ada akidah. Dia tak faham. Ni bab pegangan. Itu percakapan bab asbab. Tak ada salah waktunya. Berjaya kerana sungguh. Tu cakap asbab. Sejuk kerana kipas, kerana ekong. Panas kerana matahari. Kenyang kerana makan. Bulan puasa tak boleh makan. Lapar kenapa? Kerana puasa. Lapar bukan kerana puasa. Lapar qada bukan puasa buat. Mana? Allah letih sikit hari ni. Hari pertama letih, hari pertama ni. Hari pertama ni letih. Sebab apa hari pertama letih? Dah puasa. Allah buat qada. Bukan hari pertama buat. Tu pegangan. Ada lagi hok peseng-peseng hok tak berapa nak juru molek. Tak apa nak faham molek orang gitu. Tu hanya cakap sebab je. Cakap sebab lah, dah memanglah puasa. Letih, lapar hari pertama, orang tua pula, kenaling, ruyuk. Apa ya ruyuk? Ruyuk lah. Kenaling lah, lapar orang tua. Orang tua muda sama je. Budak-budak Allah lesu dah budak. Apa lesu? Puasa tak makan digitu tu. Dak qada. Cakaplah seumpama tu tak ada orang marahnya. Macam tadilah, berjaya anak kerana mak ayah. Berjaya anak kerana budak tu sendiri bersungguh. Tu cakap asbab. Ni kita cerita ni bab pegangan. Jangan duduk tak boleh nak beza lagi pegangan dengan percakapan asbab. Dia panggil percakapan isnad majazi. Sandar letak pada asbab, sandar je. Hakiki pegangan qada belaka. Allah jua yang menjadikan. Makhluk tak bekas sama sekali. Kenyang lapar tu qada, bukan kenyang lapar tu makan, tak makan, bukan. Tapi kita cakap tu kerana puasa tu cakap asbab. Berjaya kerana bersungguh tu cakap asbab. Kan orang cerita kan untuk ceramah motivasi orang yang berjaya, dia pun ceritalah macam mana dia boleh mencapai kejayaan. Tidak semudah yang orang pandang. Nak boleh berjaya dia sampai tahap tu, macam mana hak rintangan dia, macam mana dianya, itu cerita asbab belaka. Sepenuh tu dia ceramah motivasi nak cerita macam mana kejayaan dianya. Tu cakap asbab. Hakikinya qada jangan jadi tukar bimbo pula situ.
hak Tuhan belaka. Ada sekali dalam TV tu, berjaya pun kena ingat 90% berjaya tu hak Tuhan buat, 1% je kita buat. Ada pula 1%. Jadi berjaya kita ni, tu dalam TV tau. Berjaya kita ni, saya ada ayat ni. Mana anak 10A dalam SPM, dia lupa tu bahawa berjaya tu 99% hak Tuhan, 1% je kita. Balik pada hakiki 100% hak Tuhan, mana 99% nya. Ada ni. Kalau balik pada asbab zahir, hak kita lah 100%. Asbab zahir, hak kita lah 1% asbab zahir. Tapi pegangan sebenarnya, keesaan pada perbuatan, qada Tuhan belaka. Kan melepaskan ikhtiariyah ke, ittirariyah ke, 100% hak Tuhan. 99% hak Tuhan, 1% hak kita. Mana keesaannya? Jadi syirik sekutu jugalah. Sebab apa? Ada 1%. Mana Tuhan jugalah. Tuhan kecil, Tuhan 1%. Allah Tuhan 99%. Tapi Tuhan jugalah. Tak ada ni. Hak cakap kau zuhir tu macam kita belaka. Tu cakap asbab. Balik pada pegangan, hak Tuhan belaka 100%. Tak ada 99% nya. Kena letak molek tu. Tak sudah bagi-bagi peratus-peratus gitulah. Balik pada hakiki, hak Tuhan belaka. Balik pada asbab zahir, hak kita. Cakap hak kita semata-mata, tak jaga molek, jadi takabur, sombong. Itu lain pula, tu dosa batin. Itu bukan bab pegangan, tapi dosa batin. Cuma dosa batin takabur ni, dia boleh melarat kepada pegangan, kena jaga. Sebab dosa batin takabur ni macam Azazil lah. Daripada dosa batin takabur, akhirnya jadi warna Azazil, kafir benar. Tu je lah. Tapi takabur dia bukan pegangan, itu maksiat batin. Tapi maksiat batin tu pun dia boleh tarik kita jadi macam Azazil wali'azabillah. Daripada takabur akhirnya jadi kafir. Tu Azazil. Jadi kita bicara bab i'tikad. Kita bukan bicara bab percakapan asbab, dan kita bukan bicara hak berkaitan dengan bab ingatan di hati. Jadi segi pegangannya comel dah sini ni. Pegangannya bahawa Allah Ta'ala jua yang bekah. Mana apa ni? Keesaan pada perbuatan. Tetapi ni ada sakut sikit sini ni. Lepas tu hak dak sakutnya, hak solid comel, bawah lagi. Bawah lagi. Dia ada habis ni dia masuk pula hak solid benar. Hak setakat ni Allah jua memberi bekah memang comel dah. Tapi ada lagi apa? Cendeng ke apa? Cendeng. Ada lagi lah. Ada lagi salah tu. Cendeng apa kira? Ada lagi cendeng. Cendeng ni apa ke? Comel dah tu, Allah jua bekah. Tapi ada lagi ni kena betul sikit lagi. Hak betul benar, bawah tu lapis lagi. Tapi kita dalam bicara iradah, lupa lah kita ni bicara iradah. 2 minggu turut dah kitanya Munyatul Musalli tak baca. Kita bicara iradah panjang lagi kot depan ni. Bicara panjang lagi kot depan ni. Pergi kepada qada Allah. Allah qada tapi Allah tak redha. Allah qada tapi Allah tak redha. Halah. Tak, kalau Allah tak redha, kenapa Allah qada? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya akan pekerjaan Allah, kita akan ditanya pada hari akhirah. Dia akan cerita di belakang ni. Ayat la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ada dalam kitab Faridatul Faraid ni. Jadi sekarang ni Allah yang mengqadakan, tapi Allah tak redha. Pelik pula kita kalau kita tak redha, tak setuju, tak suka, kita tidak atur. Kita tidak tentukan, kita tidak kehendak kalau benda yang kita tak redha, tak setuju, tak suka. Tu kita. Ada ni. Adapun Allah, hak Allah Ta'ala redha pun Allah Ta'ala qada, hak Allah Ta'ala tak redha pun Allah Ta'ala qada.
Hak mana pula Allah tak redha tapi Allah qada? Hak mana lagi perkara jahat lah. Kan kita kan baik jahat qada qadar kan. Hak baik Allah Taala qada serta redha. Hak jahat Allah Taala qada tapi Allah tak redha. Situlah. Kalau kita waktu mari pula, oh mana pula pelik ni, mari hak baru pula dah. Hak baru mana pula? Allah qada tapi Allah tak redha. Pening pula kitanya. Tak ada lagi tu i'tikad tu. I'tikad kita jelas dah. Hak jahat qada Allah. Lepas tu hak jahat tu redha ke dak? Dak. Itu kata Allah qada tapi Allah tak redha. Kalau sebut pula kata ada perkara Allah qada serta redha, ada perkara Allah qada tapi Allah tak redha. Kita jadi apa ni, tertanya-tanya pula, macam mana pula Allah boleh qada perkara yang Allah tak redha dan perkara jahat tu lah. Pegang tak lagi baik jahat qada qadar. Dah pegang dah, dah pegang. Hak baik Tuhan qada, Tuhan qada. Redha ke tak? Tuhan redha lah benda baik. Hak jahat Tuhan qada ke tak? Tuhan qada. Dah Tuhan redha ke tak? Hak jahat. Oh ya sungguhlah Tuhan tak redha. Apa pula jahat Tuhan qada benda dia tak redha. Tak ada etika orang panggil tu. Atau kena faham molek satu-satu tu. Mana kalau sebut kata perkara yang Allah Taala qada, ada Tuhan qada tapi Tuhan tak redha. Iyalah. Kufur qada Allah. Kufurnya Firaun qada Allah. Kufurnya Abu Jahal qada Allah. Allah redha ke tak? Allah tak redha. Kufur maksiat Allah tak redha. Innallaha la yarda bi ibadihi al-kufr. Allah tak redha dengan hamba yang kufur. Tapi kufur hamba tu qada Allah. Tu mana qada Allah? Allah qada serta redha hak baik. Allah qada tapi Allah tak redha perkara jahat. Jadi kalau sebut kata Allah qada tapi Allah tak redha, kita tertanya-tanya pula tu ada masalah lah kitanya. Ni kata ni saya sebut sama-sama dah, kalau kita tak boleh ni kita kelas ni secara umum. Dia kalau kita payah kita kena berbincang, kena bermuzakarah, dia kena satu. Dia kena rukas satu. Ada ni. Tapi kalau secara umum ni kita terpaksa kena turut walaupun kita sebenarnya tak boleh nak turut. Atau dia masalah tu. Sebab kita kelas umum ni kan, dia kena apa ni, muzakarah. Dia kena tanya satu persatu. Kalau kita agak sukar, ni kena pasti molek ni, ni bab i'tikad, bab iman ni. Tambahan kita ni di bulan Ramadan ni, bulan suci, turun kitab suci Al-Quran, pastikan akidah kita suci. Jangan akidah yang terpesong. Puasa tidak akan diterima oleh Allah. Puasa tak akan diterima oleh Allah. Jawapannya puasa lapar. Bolehlah lapar tu. Setakat boleh lapar. Atau Nabi kata tu, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'. Beberapa ramai daripada orang yang puasa, tidak ada daripada puasanya mereka lapar jua. Tidak ada. Boleh lapar je. Rubba shaimin, Nabi kata, berapa ramai daripada orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami illa al-ju'. Tiada baginya daripada puasa melainkan lapar sahaja. Warubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sah. Dan beberapa ramai daripada orang yang berdiri malam, yang tidak ada daripada berdiri malam melainkan jadi berjaga malam je, macam tengok bola je lah. Tapi tengok bola suka nafsu. Qiyamul lail wa ibadah ni nafsu tak suka, tapi kita mujahadah. Tiba-tiba berjaga malam je bolehnya. Tak ada, Tuhan tak terima. Ni dalam kitab Minhaj ni. Orang yang tinggal perkara harus, tapi ni hak puasa sunat lah. Tinggal perkara harus makan siang hari untuk berpuasa sunat. Makan siang hari harus. Faham ni? Bukan bulan Ramadan ni. Ambil ayat ni buat bulan Ramadan, makan siang hari. Ada ustaz mengajar satu Ramadan pula mengajar gitu. Makan siang hari harus. Ustaz mengajar tarikhnya bila? Satu Ramadan. Ni bukan cerita bulan Ramadan ni.
Tapi dia tinggal makan haruh kerana nak puasa sunat. Dia tinggal perkara haruh, tidur malam. Tidurlah kita isyak sembahyang dah. Apa masalah laginya? Tunggu rabang subuh baru kita bangun. Kita tinggal tidur malam yang haruh tu kerana nak qiyamul lail. Imam Ghazali tidak diterima oleh Allah, bahkan terkadang di masa meninggalkan perkara haruh, makan sehari untuk puasa sunat, tinggal perkara haruh, tidur malam untuk qiyamul lail, untuk beribadah belah malam, dalam keadaan mengekali riya, ujub, takabur yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni. Itu hak maksiat batin. Macam mana pula kalau mengekali pegangan yang terpesong? Tu cerita tu. Sebab saya sebut dalam minggu lepas dan kitab Minhaj, dosa ni Imam Ghazali letak tiga level. Hak paling tinggi itu dosa akidah kafir, itu nombor 1 lah. Nombor 2-nya akidah yang bid'ah, qadariyah, jabariyah. Hak yang ketiganya dosa-dosa furung agama. Dosa dak semayang, dosa dak puasa, dosa riya, ujub, takabur tu cukup dah. Ini dosa pegangan yang bid'ah, Allah tak ada benar lah. Masuk bulan suci, akidah-akidah yang tidak suci dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dapat kelebihan ganjaran bulan Ramadan kalau tak cukup prasyarat dia. Jadi kena ulang-ulang, kena biasa pas sahih. Hak pegangan itu biasa pegangan yang sebenar. Jadi sekarang ni nak cerita hak pegangan sebenar dah ni. Hak kita minggu lepasnya qadariyah, jabariyah, waibah 2 minggu tu turut dah. Hak minggu lepasnya qadariyah, jabariyah, itu jaga molek. Qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana jaga molek. Ahli sunnahnya macam mana. Ahli sunnah pun kena cerita molek pula ni. Sebab biasanya kalau sebut ahli sunnah, berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tidak memberi bekah. Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi bekah dengan kudrah yang Allah letak di hamba, itu qadariyah. Jabariyah, berpegang hamba tak ada pilihan, tak ada perbuatan, apa telah nak beri bekah. Kita ahli sunnah, hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak beri bekah. Tapi ingat baik, pilihan dan perbuatan hamba yang kita wajib pegang tu hanya pada zahir saja. Hakikinya hak Tuhan juga. Sebab apa? Sebab sekalian qada qadar termasuk pilihan dan perbuatan hamba pun qada qadar. Jadi kalau pilihan dan perbuatan hamba pun qada qadar, hamba tak ada apa sekara, jabariyah lah. Hakikinya memang jabariyah. Dan salah jabariyah kat mana? Dia tak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan walaupun hakikinya tak ada. Sudahlah. Tak ada pegang apa, sudah setakat tu je. Sebab ayat Quran sandar kepada hamba perbuatan. Tapi ayat yang lain menceritakan hak hamba tu hak Tuhan juga. Setakat tu je. Jadi wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang jabariyah. Jabariyah salah pengajian lah kadang-kadang. Salah pengajian. Salah pengajian macam mana? Dia pergi kepada hak makam syuhud, hak makam aulia. Dia pun buat Tuhan belaka, tak ada kita. Itu jabariyah. Tu dalam kitab-kitab hakikah, itu cerita makam aulia, bukan mereka buat. Ni kadang-kadang bawa kepada menafikan syariat. Orang berceramah, anak yang derhaka pada ibu bapa hakikatnya taat kepada qada dan qadar. Oh, sedap dia cerita. Anak yang derhaka pada ibu bapa, sebenarnya anak tu taat tu kepada qada qadar. Kalau gitu kok tumbuk sekali. Kenapa? Saya taat pada qada qadar, saya tumbuk tu pun qada qadar juga. Kau ni kira. Ni dia telajak ni. Menyandarkan perkara buruk kepada qada qadar. Tu ciri-ciri jabariyah. Hak tu dok ceramah, saya pernah dok sebut ceramah dari dia. Orang yang mencuri tu kena pandang kepada Allah yang mengatur kecurian. Jangan pandang pada pencuri. Ada hikmah lah tu. Kemungkinan atas rumah kita banyak harta yang tak baik.
Allah hantar pencuri untuk mengeluarkan harta tak baik dari rumah kita. Sepatut kita berterima kasih pada pencuri tu. Dan orang dia tu ceramah gitu. Dengar dia pencuri, naik rumah dia. Terima kasih pada saya, awak ceramah baru ni dah tahu dia. Ingat macam mana? Syariat duk mana? Malah esok naik pula. Tak habis lagi harta tak baik awak atas rumah ni. Banyak lagi. Banyak mana? Semua sekali saya nak ambil. Senang dicakap seumpama tu. Itu bicara bab maqam fana tu, cerita bab bukan bab syariat tu kena jaga tu. Hak ni dia terlajak ni, dia terlajak. Terlajak seumpama ni tundur jadi jabariyah terpesong. Orang mengaji kita hakikah yang syariatnya tak lepas, bab pegangan pun tak lepas. Dia pun lakon hak dalam kitab-kitab hakikah, kesemua tu datang daripada Allah. Hak fana di basirah mereka. Kita hanya berpegang. Kita hanya berpegang sekalian qada dan qadar di basirah kita, di mata hati kita. Hak kita belaka, tak ada salah pun. Tapi sampai maqam aulia, lenyap di basirah mereka, tidak ada melainkan hanya perbuatan Allah. Mereka tidak lakon. Kita peringkat syariat ni wajib berpegang, wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan tak ada, jadi hakikinya jabariyah. Betul, hakikinya jabariyah. Tetapi biasa orang mengajar gitu je. Saya dulu pun sebut gitu je. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta membekah dengan kudrah tenaga yang Allah letak di hamba. Jabariyah berpegang hamba tak ada apa sekara pun, pilihan dan perbuatan tak ada, serta tak boleh bekah. Lagilah tak boleh bekah. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan seperti Qadariyah, tapi tak seperti sungguh tu. Tidak boleh bekah seperti Jabariyah pula. Dia jaga situ tu. Sebab pilihan dan perbuatan hamba Qadariyah, hamba sungguh-sungguh. Kita ahli sunnah, pilihan dan perbuatan hak hamba letak saja je, hakiki tak ada. Tak ada macam mana sekalian qada qadar rukun iman yang keenam. Keesaan pada perbuatan wahdaniyah kita lepas dah kan. Lepas tu saya sebut sama lagi tak mati di situ, tak ada iktikad di situ, pergi pada iktikad dan usaha, dia lari. Bukan ahli sunnah jemaah dah, lari perak. Lari perak. Apa lagi perak dah? Lari tak kena ahli sunnah. Lepas itulah kita mati dulu di rukun yang kenang sekalian qada qadar. Mana walaupun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, pilihan perbuatan kita hak Tuhan juga, bukan hak kita pun. Bila kita mati di akidah kita, nak panggil akidah ni kena matilah, kena putus. Tapi sebenarnya tak putus, tak mati, tak panggil akidah pun. Kita putus dari akidah kitanya, keesaan pada perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Jadi berlakunya pilihan kita perbuatan Allah, berlakunya usaha kita perbuatan Allah. Saya sebut berulang kali dah dalam kitab Minhajul Abidin, bukan pilihan kita terdetik di hati pun qada dan qadar. Terdetik di hati pun perbuatan Allah, sama telah pilihan hati. Bukan kata usaha hamba, berkelip mata hamba pun qada dan qadar, berkelip mata hamba pun perbuatan Allah, sama telah usaha hamba. Saya baca dalam kitab Minhajul Abidin tu, terlintas di hati pun qada qadar, berkelip mata pun qada qadar. Saya sebut dalam radio Terengganu FM tu setahun 4 bulan, tiap minggu saya sebut. Tiap minggu. Terletik di hati pun qada qadar, pilihan hati, berkelip mata qada qadar, usaha kita. Tapi wajib kita berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi hak Tuhan juga. Kenapa berpegang perkara yang tak ada sebenarnya? Tak ada soal banyak lah. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan kata ni, kami yang sembah, kita yang sembah. Jadi kita kena berpeganglah kita ni ada pilihan dan perbuatan. Tetapi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Rabb, hak dia belaka. Termasuk pilihan kita pun hak dia juga. Sembah ni pun hak dia juga, minta pertolongan pun hak Tuhan juga, qada qadar juga. Gitu je.
Jangan pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba tapi tak bekas saja. Itu bukan ahli sunnah. Tapi takut gitulah sebab biasa kita cerita reka. Qadariyah, kemudian Jabariyah. Ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi tak boleh bekah. Akhirnya orang ni bukan salah guna ayat gitu, salah kerana dia tak mati di rukun iman yang keenam sekalian qada dan qadar. Kerana dia tidak berpegang lagi tauhid. Tak ada tauhid lagi. Tauhid pada perbuatan tak ada. Kalau sudah berpegang tauhid pada perbuatan, keesaan pada perbuatan, kalau gitu pilihan pun perbuatan Allah. Halah. Usaha pun perbuatan Allah. Dan tadi sebut kata ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir je, bukan sungguh pun. Tak sungguh hak mana? Hak qada lah sungguh. Hak sungguh hak mana? Tauhid tu hak sungguhnya. Tauhid keesaan pada perbuatan tak sungguhnya. Hak tu hak hakiki. Tu kata berpegang ada pilihan dan perbuatan tu tanpa temporary tu. Tu dah sebut dah. Nak sebut dah orang ni salah semua ibu. Tegur dia orang semua. Temporary lah apalah. Temporary. Tu orang tu kata temporary. Pandai orang tua tu temporary letak je. Dah sebenar hakiki Allah sebenar hakiki qada nah. Dah sebenar hakiki Allah tauhid nah. Keesaan pada perbuatan. Qul huwallahu ahad. Esa tu tauhid tu. Tak ada otu, tak ada lah balik awal lah. Ramadan tak Ramadan ke, semayang ke, tak semayang ke. Ada benda lah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Apa syirik pada perbuatan? Pilihan hak kita sungguh. Usaha hak kita sungguh. Bekah je hak Allah. Jadi hak kita separuh, hak Allah separuh. Ni balik awal. Ada ni. Tak ada balik awal dah. Tak ada balik-balik dah. Pilihan hak kita sungguh, usaha hak kita sungguh. Cuma bahagian bekah hak Allah. Kita Tuhan separuh, Allah Tuhan separuh. Wak kerja ni Tuhan wak kerja ni. Rob yang wak kerja ni. Yang wak kerja ni itu adalah Rob, Tuhan yang hakiki. Tiba-tiba diri pilihan kerjaan kita. Usaha ni kerjaan kita. Bekah ambil ke Allah lah kerjaan Allah. Banyak kita daripada Allah Ta'ala. Banyak kerjaan kita. Kita Rob jugalah, Tuhan jugalah jadinya. Tak ada benda lagi tu. Siapa jadi gitu? Sebab tak ada i'tiqad sekalian qada dan qadar. Sebab tak ada i'tiqad tauhid pada perbuatan. Tak ada i'tiqad tu tak ada. Nak i'tiqad macam tak faham juga sekalian qada dan qadar. Tak faham juga tauhid pada perbuatan. Tak nak pergi. Hak ni memang kalau kata gok kena buat camp suku lah. Camp PLKM pemulihan akidah. Ya. PLKM tak ada dah. Ada dah. Gati-gati. Minta kerajaan buat camp untuk pemulihan akidah. Hak tu kena sirang ayah pun tak tahulah nak jadi hilang. Akidah yang terpesong, bayangkan. Bermulanya orang baligh berpegang kesyirikan pada perbuatan. Ada semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, rajin buat amal sunat, rajin buat haji umrah, hak sunat apa semua. Tapi akidah syirik. Bayangkan. Bermula daripada umur bila tu? Umur baligh. Kenapa? Kerana mak ayah tidak tanam tauhid kepada anak sebelum balik. Kan kita biasa dengar kan, Nabi katakan, mak ayah lah yang menyahudikan, yang menasarakan. Nak jadi anak tu beriman ke, mentauhid ke Allah ke, mak ayah lah. Mak ayah lah berpanah besar. Anak suruh semayang mula daripada 7 tahun, suruh puasa, tutup aurah, berjuru anaknya. Tapi mana tauhid? Atau habis ceritalah kita.
Ni bulan Ramadan ni, kita kena banyak muhasabah lah. Kalau kita faham molek sini, panggil apa? Jerit lana lah jawapan dia. Jerit lana, apa tak? Jerit lana tak panggil tak? Jerit lana lah, jerit sungguh-sungguh lah. Lepas tu macam anak kita tu dia sendiri dah besar dah, kita nasihat, suruh belajar akidah molek. Lepas tu kita cuai tu, kita bertaubah dengan Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ni bulan Ramadan ni, kita perbanyakkan taubah. Dosa cerita lah, dosa kita banyak. Tapi rasa macam tak berdosa, banyak lah tu. Lepas tu rasa macam dosa. Kita rasa tak berdosa, dah kita maksum ke? Pasti kita ada dosa. Tapi rasa tak berdosa, rasa soleh je, rasa suci bersih je. Maknanya dosa banyak. Sebab kita pasti ada dosa. Sebab kita tak maksum. Kita tak maksum, pasti ada dosa. Kalau dosa tu sikit sungguh, kita rasalah dosa. Sebab putih, pandang putih. Bila putih kena kotor, Allah kena dah kotor. Sedar lah. Tapi kalau hitam kena kotor, tak ada pun. Maknanya kalau anak-anak kita besar dah, kita nasihat supaya mereka tu belajar akidah, belajar ilmu tauhid molek. Sedikit sahaja kita yang cuai, sedikit sahaja. Sekalian qada tu je. Keesaan pada perbuatan tu sahaja. Hak banyak hak larinya. Hak beriman dengan malaikat comel lah teh. Beriman dengan rasul, beriman dengan qiyamah, dengan barzah, dengan tiup sangka kalian pertama, kedua, dibangkit, dihimpung. Ada syafaah Nabi, ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, ada tiang sirat, ada syurga, ada neraka. Tu comel lah teh. Tak lari dah waktunya. Tapi bab qada dan qadar, orang nak kira. Jadi mari daripada umur balik dah tu, dia payah kadang-kadang. Payah. Simple je. Sekalian qada dan qadar. Berarti ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan letak je, qada qadar juga, Tuhan juga. Kami wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Perbuatan Allah belaka tu, keesaan pada perbuatan. Sesat dah. Jadi hakikinya tak ada benda kita. Dah kalau Tuhan belaka nak ada apa kita? Tak ada Itu ialah. Kalulah pilihan dan perbuatan hak kita sungguh-sungguh, tak bekas sahaja, bekas Allah. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan, kam muttasil pada perbuatan. Itu dah bawa minggu dulu. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, habis cerita. Tapi memanglah kalau kita dengar ceramah, dan saya pun biasa sebut gitu juga, ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, terundur jadi jabariyah, sesat. Wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi tak bekas. Kadang-kadang berhenti setakat tu je. Sekarang ni saya dah berhenti dah setakat tu. Berhenti setakat tu lah sebab kita ada dah sekalian qada dan qadar. Berhenti setakat tu lah sebab kita ada dah keesaan pada perbuatan. Jadi makna pilihan dan perbuatan hamba ni pada zahir saja. Batin hakikinya balik pada qada dan qadar. Batin hakikinya balik pada keesaan pada perbuatan. Tauhid pada af'an, tauhid pada perbuatan. Jadi kita sebut gitu je lah. Ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Seperti gitu je. Tak cerita dah zahir batin, tak cerita dah. Tapi tak boleh bekas. Kalau boleh bekas jadi qadariyah. Nak jaga situ je. Kita terlepas ni kadang-kadang. Pilihan dan perbuatan ni pada zahir je. Ayah dah sebenarnya. Sebab apa? Dah rukun iman qada qadar dah kan. Tak ada sebenarnya hak rukun iman tu. Tauhid pada af'al kan, tauhid pada perbuatan tak ada tauhid. Dah tak ada tauhid, syirik ni. Pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Wi bekas je Allah. Mana hak kita separuh, Allah Taala separuh. Tak ada syirik apa lagi. Apa? Qasi orang panggil.
Hari pertama gitulah. Hari pertama. Saat ni tak air dah. Hari pertama. Mak tengok air tak ada. Saat ni nak turun rumah saat ni nak silakan air juga. Biasa sebelum turun tu tegak air setengah. Silakan air. Tak jadi tu. Lepas sini pula tak ada. Letak sini. Tegak lah depan dia dah kering tekak. Apa lagi hari pertama. Hari pertama pasal dia lah. Kalau tegak juga rezeki. Tak yelah rezeki. Tak ada selalu sikit habuk hilang dahaga. Dah rezeki. Tu kena mati molek. Hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir, bukan pada hakiki batin. Waktu balik kepada qada dan qadar. Jadi sekarang ni Allah jua yang bagi bekah. Comel dah ni. Keesaan pada perbuatan dah ni. Tetapi ada tetapi belazim laziman. Belazim lazimangnya beri bekah tu. Belazim lazimang. Berekek apa panggil tau? Belazim lazimang. Tak cerah tanggal lah. Tak cerah tanggal. Belazim lazimang ni antara segala sebab yang adi. Adi ni yang dibahasakan kepada adah. Adah adiyun dia panggil. Adi ni hak sebab hak berlaku berulang-ulang tu lah. Mana sebab adi? Kita misal kita lah. Pisau. Adi hak adahnya putus. Sebabnya api. Hak adi hak sama-samanya hangus. Ni. Tu sebab yang adiyun dia panggil. Mana apa sebab yang adah. Sebab yang adah. Belazim laziman antara segala sebab yang adi dan antara barang yang menyertainya itu. Barang menyertai itu putus, hangus. Belazim laziman pada akal. Pergi pada akal pula. Tiada mungkin bersalahan. Tiada mungkin bersalahan. Dia je gitu deh. Dia je mim kaf nun. Tiada mungkin bersalahan. Dia tiada mungkin bersalahan ni bukan mungkinung tu. Kalau kita aja gini min waunge kafiyanun. Mungkin tu. Min waunge kafiyanun. Mungkinun tu bahasa Arab. Barang yang terima ada, barang yang terima tak ada. Hak ni bukan mungkin tu. Rumi aja kan ni. MUMKIN juga. Ni kita nak mungkin kebarangkalian tu. Tiada mungkin bersalahan. Mana apa ni? Apabila kerak pasti putus. Apabila kena api pasti hangus. Tak mungkin bersalahan. Tak mungkin bersalah macam mana? Pisah tapi tak putus. Tak mungkin. Tak mungkin. Api tapi tak hangus. Tak mungkin. Tak mungkin bersalahan. Tapi putus siapa buat? Allah jua yang beri bekah. Hangus siapa buat? Allah jua yang beri bekah. Betul dah situ. Tapi antara sebab adah tu dia mesti belazim lazimah. Termasuk belazimah pada akal. Tak mungkin bersalahan. Tak mungkin bersalahan. Bukan tak mungkin bahasa Arab ni, bukan ni. Tak mungkin bersalahan, maka barang siapa hok i'tikad seumpama ni, hok ada ayat tetapi tu, ada lagi tetapi tu, maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adi, hukum bangsa adah. Ain alif dal te. Adi ni yang dibangsakan kepada hok adah, hok sama-sama. Jahil hukum adah je. Bukan jahil hukum syariat. Bukan jahil hukum akidah. Akidah betul dah. Akidah betul dah. Sebab apa? Allah jua beri bekah. Betul dah i'tikad tu. Betul dah i'tikad. Tak ada salah dah i'tikad tu. Betul dah. Sah dah i'tikad tu. Allah jua beri bekah. Sah dah.
Tapi apabila pisah, pasti putus. Tak mungkin tak putus. Dan sekarang ni biarlah, tak apalah, tak mungkin tak putus. Ni tak mungkin bersalahan ni. Jadi pisah, hak adi dia putus. Bersalahannya apa? Tidak putus. Tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin tak putus. Tak mungkin. Yelah, tapi sebenarnya siapa yang memutuskan? Tadi Allah jua we bekah. Tak lari dah situnya. Allah yang memutuskan. Tapi tak mungkin tak putus. Tak mungkin ni pada akal pun tak mungkin juga Orang pesen ni warna salah pegangan, tak? Maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adi. Sebenar-benar hukum adat ni tak erti. Jahil hakikat hukum adi ni. Dan terkadang bapak ada kufur kafir juga jahil hukum adat ni. Hak ni mana ni? Orang jahil hukum adat ni terkadang, bukan semestinya jahil hukum adat jadi kafir, bukan, terkadang. Orang jahil hukum adat ni terkadang jadi kafir. Mana hak jadi hukum adat ni terkadang jadi kafir ni? Baiklah, kalau kata tadi pisau Allah jua bekah memutuskan tu perbuatan Allah. Tapi tak mungkin putus mesti. Berlazim-lazimah mesti. Tak cerah tangga dah. Kalau tak putus, tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin bersalahan, mesti putus. Tak mungkin pada adah, pada akal pun tak mungkin. Pergi lagi kok tu dah. Jauh lagi ni. Dah kalau gitu, hak kisah Nabi Ismail tu nak cerita ke mana? Hak tu cerita lain waktu. Tu tak kapi lagi tu. Ada ni. Takut tu, takut menafikan mukjizat. Apa dia mukjizat? Perkara yang menyalahi adah. Apa makna menyalahi adah? Mana adah ni boleh berlaku sebalik. Tu panggil mukjizat. Apa dia mukjizat? Perkara yang menyalahi adah. Kita sebut apa mukjizat? Mukjizat ke, karamah ke, apa dia? Karamah. Mukjizat perkara yang menyalahi adah. Jadi macam mana dia kata hak adah ni tak mungkin bersalahan? Tu mukjizat. Mukjizat tu cerita lain. Kita cerita hak sekarang ni. Sekarang ada mukjizat lagi dah. Pisah mesti putus. Api mesti hangus. Tu Nabi Ibrahim tu mukjizat. Tu cerita dalam Quran. Tu beriman. Hak takut dia kafir ni mana? Tu hak cerita Nabi Ibrahim dalam Quran kata dak hangus. Tu cerita tahyur percaya apa benda tak logik gitu. Tu kafir. Tapi tak ada gitu. Jahil hukum adah pun tak jadi menafikan mukjizat dalam Quran. Hak terkadang di kafir ni menafikan mukjizat tu. Terkadang saja ni. Bukan semestinya orang jahil hukum adah ni jadi kafir, bukan. Terkadang. Pada sini terkadang membawa dia kupuk bila menafikan mukjizat. Siapa mukjizat? Mukjizat perkara yang menyalahi adah. Ni dia kata tak? Adah berlazim-lazimah, tak mungkin bersalahan. Panggil apa ni? Dak erti hukum adat. Panggil dak erti takrifah hukum adah. Cuma dalam kitab Faridah kita ni dahulu ada bicara hukum. Dia hanya datangkan hukum akal 3, wajib, mustahil, harus. Hukum syarak yang hari 2 je dak, wajib dengan sunat je dak. Dalam Faridah kita ni 2 je sah hukum syarak. Wajib dengan sunat je dak silap. Dalam kitab kita ni. Hukum akal dia hari 3. Wajib, mustahil, harus pada akal. Hukum syarak hari dah lah kitab kita ni. Dia dalam contoh kitab, macam contoh kitab Al-Misbahul Munir, yang mana saya kalau kelas permulaan baca kitab sifat 20 ni, saya tak lari daripada 2 lah, Faridah dengan Al-Misbahul Munir. Dalam Al-Misbahul Munir dia lebih halus. Hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Hukum syarak dia pecah 5. Hukum syarak taklifiyah lah.
wajib, sunat, haruh, haram, makruh. Hukum adah ni hari juga. Wajib pada adah, mustahil pada adah, harus pada adah. Mana wajib pada adah? Makan banyak wajib kenyang. Mana mustahil adah? Tak makan mustahil kenyang. Itu dah. Harus pada adah. Makan sikit terkadang kenyang, terkadang tak cukup. Itu harus pada adah dia panggil. Jadi makan banyak wajib kenyang. Kita boleh bukti lalu dah. Ada orang suak sepinggang, nak lagi. Dia dah kenyang-kenyang pun. Dia kata benda lain makan. Dia makan. Mana benda lain? Dia kata atu dia orang tu makan. Mana atu? Tak ada atu-atu ni. Tuang tu makan kan? Tengok tu. Mana apa? Hukum adah ni boleh berlaku sebaliknya. Cuma pelik luar biasa. Tu. Tu panggil pelik luar biasa ni benda yang berlaku tak sama macam biasa-biasa. Apa panggil apa? Hukum adah ni boleh berlaku sebaliknya. Tu baru panggil reti hukum adah. Barulah reti hakikat hukum adah. Hukum adah ni hanya biasa berlaku begitu. Tetapi mungkin berlaku sebalik. Mungkin boleh berlaku sebaliknya. Tapi jarang-jarang lah. Hak jarang-jarang tu kita panggil pelik luar biasa. Hak biasanya macam mana? Makan banyak wajib kenyang. Ni makan banyak sepinggang tak kenyang-kenyang ni luar biasa. Ada penyakit luar dia kata. Ada penyakit luar. Ada penyakit luar, pergilah buat rawatan di bahagian pesakit luar. Di hospital. Dia penyakit luar, pergi buat rawatan pesakit luar, rambak di doktor. Ni cari orang lain ni. Dia kata saya tak pandai pesen ni. Ni pesen capur. Itu bukan pesakit luar, dia penyakit luar. Tu pesakit luar tu hak lain hak di hospital tu. Penyakit luar dia kata. Ada gangguan. Ada benda lain makan. Tu panggil luar biasa. Pelik dah ni. Pelik dah biasa ni. Apa benda ni? Berapa pinggang dah makan dah sudah lagi ni. Pelik ni. Panggil apa tu? Menyalahi adah. Kenapa tak berlaku ni? Hari tu tak makan. Tak makan. Siapa ke tengah hari, siapa ke petang. Tak rasa apa. Pernah tak berlaku gitu? Tu luar biasa lah tu. Luar biasa. Kalau biasa-biasa kok, siapa masa tu tak makan lagi kok, tak boleh nak kerja apa dah lah. Tapi ada ketika luar biasa, pelik tu, nak mati tu. Kalau orang luar biasa, pelik, dia suruh wasiat. Apa luar wasiatnya? Kan kalau berlaku benda pelik kan? Ni kena wasiat ni, awak nak mati dah ni. Kenapa? Maknanya boleh berlaku. Mana boleh berlaku sebaliknya. Tiba-tiba dok ni. Betul dah comel dah. Allah jui bekah. Tapi sebab yang beradah tak boleh berlaku sebaliknya. Akal tak boleh terima. Tak reti. Apa panggil apa? Jahil hakikat hukum adi dia panggil. Jahil sebenar-benar hukum adah tu macam mana. Jahil lah orang panggil. Maka terkadang buat pada kupu. Kupu ni mana? Menafikan mukjizat. Mukjizat itulah perkara menyalahi adah. Tapi orang yang jahil hukum adah tidak kata pula menafikan mukjizat. Mana mukjizat yang paling besar? Mi'raj. Mukjizat paling besar. Quran cerita. Percaya benda ngaruk gitu. Akal tak terima benda pelik gitu. Mana ada logik akal? Apa logik akal? Pelik apa? Sekarang ni orang boleh jalan sekelip mata. Kan sekarang ni kan? Dia ada pesawat yang mana lebih laju daripada kelajuan suara. Faham tak maksud dia? Saya tak faham tau. Biarlah. Kita buat sama tak faham lah. Dia kata lajunya pesawat tu lebih laju daripada kelajuan suara, dia kata. Pesawat tu hilang dah. Suara baru bunyi. Pesawat tu hilang dah. Suara baru bunyi. Mana apa? Laju pesawat daripada suara. Hak kita biasanya berdaung dulu. Kereta tak gerak lagi. Tu laju suara daripada kereta. Tu lain tu. Kereta wong bunyi. Allah, sekapung bunyi suara. Gerak tak lagi. Hak ning ni bunyi suara pesawat tak ada. Panggil apa tu? Laju pesawat daripada suara. Tu boleh tak?
Pelik apa? Ha. Ada ni. Adahnya pada masa Nabi pelik lah. Daripada Mekah ke Madinah sebulan pergi, sebulan balik. Mekah ke Madinah lah. Mekah ke Baitul Maqdis sebulan pergi, sebulan balik. Tapi kalau sekarang, tak pelik lah. Mana apa tu? Itu adah saja sebulan pergi, sebulan balik. Ini mukjizat, menyalahi adah. Pelik apanya? Tapi kalau orang jahil ikut adah ni, cerita mukjizat, awak ni nak percaya kepada kamu, percaya kena pakai juga logik akal. Apa? Akal kena terima? Boleh terima akal, adah tak boleh terima. Tu adah boleh berlaku sebaliknya. Keluar ikut celah jari Nabi. Keluar tu kata menyalahi adah. Tu hak berlaku terbelah laut. Tu semua menyalahi adah. Tapi orang jahil kau adah dak tolak pula hak tu. Hak jadi kafir ni tolak mukjizat boleh dia kafir. Ni kata terkadang jahil adah ni terkadang membawa kepada kafir. Allah kafir tu macam mana pula? Kerana jahil hukum adah dia kafir. Dak, kerana jahil hukum adah ditolak mukjizat. Mukjizat dak tolak. Kita cerita sekarang. Sekarang mana ada lagi terbelah laut? Tak mungkin berlaku terbelah laut. Potong Nabi Musa, tu Quran cerita tu mukjizat tu khusus ke Rasul. Sekarang tak mungkin. Padahal boleh berlaku. Boleh berlakunya. Mana akal boleh terima. Akal boleh terima hak Tuhan kuasa berlaku kan. Tapi dari segi adah mustahil. Tapi boleh berlaku tak sebaliknya? Boleh. Tak pernah tengok pun berlaku sebaliknya. Tak pernah tengok tu satu hal. Sebab tu dia panggil adah. Sebab yang berlaku di kita ni hak adah sokmo, hak adah sokmo. Tak pernah berlaku sebaliknya. Memang kemungkinan tak pernah berlaku sebaliknya. Pisah, memanglah kalau kena jari memang luka. Tak pernah berlaku sebaliknya. Tapi akal boleh terima tak kalau tak luka? Mungkin dia belajar ilmu kebal ke apa, kamu nak tahu. Ada ni. Tapi kalau dia belajar ilmu kebal, sihir, menyalahi adah lah panggil. Di sihir ni pun termasuk daripada 8 perkara yang menyalahi adah. Dia ada 8 perkara yang menyalahi adah. 4 yang sebenar, 4 yang salah. 4 ni hak sesat lah. Hak sebenar, mukjizat, irhas, karamah, ma'unah. Hak tak sebenarnya, sihir, su'uzah, ihanah, istidraj. Ni dia ada 8 perkara yang menyalahi adah. Kemungkinan sihir, dia ngaji ilmu kebal, pisah tak luk, peluru tak luk. Abang apa tu? Pelik, menyalahi adah. Kenapa tidak ada perkara yang menyalahi adah? Tapi hak ni hak karut ni hak salah. Jadi kalau kata perkara menyalahi perkara adah ni tak mungkin berlaku sebaliknya, jahil hukum adah. Boleh misal tu tak? Misalnya pisah luka, peluru tembuh. Dia ada ilmu sihir. Pisah tak luk, peluru tak payah tengok tak? Dia boleh takak peluru kan? Cerita apa? Cerita Cina tak? Cerita Cina lah. Peluru dia boleh pegang. Peluru dia boleh pegang. Apa lagi pelik apanya? Menyalahi adah tu. Tu karut tu lakonan. Tapi dia ada ilmu sihir. Contoh, berlakulah peluru tak tembus tubuh dia. Abang apa tu? Menyalahi kebiasaan. Kenapa kata tak berlaku? Boleh berlakunya. Tak mungkin berlaku. Jahil hukum adah. Tu je. Jahil hukum adah. Tapi pegangan hukum syarak, Allah juga memberi bekah. Comel dah tu. Tapi kalau pisau kerak apa-apa mesti putus. Tak putus tak boleh nak terima. Tapi iyalah tak putus tak boleh nak terima. Putus siapa buat? Allah jua beri bekah. Betul pegangan. Tapi tak mungkin berlaku ni, tak putus tak mungkin berlaku. Awak ni jahil hukum adat. Apa ni tak mungkin tak putusnya tu Nabi Ismail. Tu mukjizat. Kalau dia kata tu dia tak tolak. Tak tolak. Hak kata kafir ni tolak mukjizat. Dia kafir tolak mukjizat.
Tapi orang jahil hukum adah pun takkan tolak mukjizat. Jadi kena ngaji molek hukum adah tu apa dia. Tapi kita Padiah tu tak ada. Kita Al-Misbahul Munir baru ada. Tapi dia huraian tak panjang. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, hak saya baca subuh di Masjid Nibung tu. Tu comel dia bicara hukum adah. Ni di takrifan dalam ni dalam Bidayatul Hidayah tu, ma'asih hati takhalluf dipanggil. Ma'asih hati takhalluf serta sah menyalahi. Boleh berlaku sebaliknya. Boleh berlaku sebaliknya, tapi tak pernah tengok berlaku sebaliknya. Hak berlaku sama adalah tak pelik tu, tak tengok, tapi sah, boleh jadi. Ni dak ni tak boleh jadi berlaku sebaliknya. Jahil apa tu? Jahil hakikat hukum adi, tak ada salah, tapi takut menafikan mukjizat sebab mukjizat menyalahi adah. Bila menafikan mukjizat yang terang dinyatakan dalam Al-Quran, jadi kafir. Waliyazabillah. Mana salah situ, salah kerana jahil hukum adah. Pegangan hukum syarak comel dah. Baru dia nak mari hak comel betul ni. Ni hak comel betul. Dan barang siapa i'tikad baharu segala sebab. Baharu tu bang. Baharu ke bahawa? Baharu. Baharu segala sebab. Baharu segala sebab dan tiada beri bekas ia dengan ilah, dan tiada dengan tabi'ah, dan tiada dengan kuah yang jadikan Allah padanya, dan i'tikad ia barang siapa akan sah menyalahi. Boleh berlaku sebaliknya ada. Seperti didapatkan sebab si makan dan tiada didapatkan musabab seperti iaitu kenyang. Makan tak kenyang tadilah orang kata penyakit luar. Hanya yang bekas pada musabab itu Allah Ta'ala jua. Maka orang inilah orang yang muwahhid, orang yang mengesakan Allah pada perbuatan. Muwahhid yang dapat kelepasan daripada neraka dengan kurniaan Allah, yang dapat kelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mentauhidkan Allah. Tapi kalau nak cerita tauhid ni, dapat kelepasan daripada kekal neraka Allah. Nak dapat kelepasan daripada neraka Jahannam, taat zahir, taat batin. Tauhid ni lepas daripada kelepasan tu lepaslah kelepasan. Kelepasan lepas daripada kekal neraka. Sebab kalau mati kufur, kekal neraka selama-lama. Tauhid inilah yang lepas daripada kekal neraka. Kan neraka ada 7 lapis kan? Kekal daripada 6 lapis neraka bawah. Nak lepas daripada neraka Jahannam, neraka lapis atas sekali, nak lepas dari neraka Jahannam, wa amilus solihat, allazina amanu, lepas daripada kekal neraka Allah, wa amilus solihat, lepas daripada neraka Jahannam. Inilah baru orang yang muwahhid sungguh, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.